minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya, Dai Aiman, dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan seluruh penonton berada dalam sehat-sehat sejahtera dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar para penonton sekalian? Nampak sehat-sehat je kan? Duduk depan TV baru lepas solat subuh berjemaah sambil-sambil sarapan pagi. Janganlah menyorok belakang tiang tu. Ada yang menyorok belakang TV pun ada. Jangan nyorok, jangan malu-malu. Kerana apa? Pada hari ini kita nak membicarakan satu topik berkaitan dengan malumu berharga. Maknanya ada waktu kita perlu menggunakan sifat malu kita itu dalam kehidupan kita, dan ada tempat kita tak perlu malu. Tetapi kita nak bawakan jejaka tampan yang kita pun malu dengan dia, iaitu Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Aduh, saya pun malu dengan Ustaz. Saya lagilah. Lagilah malu. Tapi dapat Ustaz pun macam pemalu orang je. Ya, memang. Actually saya memang pemalu. Memang pemalu. Baik Ustaz. Jadi para penonton kita pada hari ini, jangan malu-malu. Kepada anda semua, boleh mengajukan soalan di Facebook kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab persoalan berkaitan dengan malu kita. Sebab setengah orang Ustaz, dia pemalu. Tapi waktu dia meniaga, waktu dia buat live dan sebagainya, ya Allah, tunggang terbalik, hilang malu dia. Jadi kepada para penonton, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan akhlak dengan topik malumu berharga. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik Ustaz. Ya. Kalau kita sebut tentang malu ni Ustaz, inilah merupakan senjata kepada seorang wanita. Betul. Tapi sebelum kita nak kupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan malu ni Ustaz, orang kata jangan malu tak bertempat. Kita nak tahu juga apa yang disebut di dalam agama ataupun dalam hadis Nabi berkaitan dengan topik kita, malumu berharga. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat sama-sama kita bersama dan bersua sekali lagi dalam rancangan yang saya kira banyak memberikan manfaat selama ini kepada umat. Dalam perbincangan topik-topik yang dibawa, moga-moga perbincangan ilmiah ini, perbincangan ilmu ini, kita dirahmati dan dinaungi oleh para malaikat, insya-Allah. Amin. Membuka perbincangan kita dengan satu topik yang saya kira benda paling mustahak dalam kehidupan orang Islam, benda paling mustahak dalam diri kita sebagai manusia. Benda yang paling penting. Jadi manusia ni, benda yang paling penting ada dalam jiwa, diri, jati diri, persona dan juga sikap manusia adalah malu. Sebab saya teringat satu petua orang tua-tua yang Datuk Ustaz Badli Shah disebut dalam satu kuliah dia kata apa? Kalau malu tu hilang, hidup itu ibarat binatang. Maknanya binatang ni dia tak kira, dia tak ada pun, tak kisah dia nak kencing merata, tak ada masalah. Dia nak buang air dekat mana-mana, tak ada masalah. Tapi dalam macam tu pun binatang, tak ada lagi binatang yang dedah ketiak dia dekat orang. Betul tak? Lebih pada manusia yang tak tutup aurat, ketiak nampak, bulu ketiak semua, tak malulah. Jadi begitulah hidupannya manusia ini. Kalau hilang sifat malu, dia bukan diibaratkan, diseumpamakan seperti haiwan. Maka ini adalah satu qimah, satu nilai yang tertinggi yang ada dalam diri manusia. Dan satu hadis yang sangat masyhur, riwayat daripada Ibnu Umar, satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW, hadis riwayat muttafaqun alaih. Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwah. Sesuatu
itu yang manusia dapati daripada pesanan-pesanan para nabi. Maknanya setiap nabi akan pesan benda ni. Apa Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, tak tahu malu, tak reti malu, kamu buatlah apa yang kamu rasa perlu, ataupun kamu buatlah apa yang kamu mahu. Okey, jadi ini adalah satu benda yang sangat besar. Maknanya kata Imam Hasanul Basri, malu dan mulia, al-haya wal karam, ataupun al-haya wal hilm. Dua sifat yang baik. Dua sifat yang baik, Allah Taala akan angkat darjat hamba yang ada dua ni. Dan malu ni dengan iman, malu dengan iman ni dia macam tahu aman. Tahu aman ni apa? Ni apa nama? Twin. Oh, twin. Untuk ingat bahasa Melayu. Kembar. Kembar kita orang ni. Kembar. Dia kembar. Hilang malu, hilang iman. Hilang iman, hilang malu. Gitu ya. Jadi Al-Jarrah Al-Hakimi, seorang orang soleh, dia kata, aku tinggalkan dosa hanya kerana sebab malu kepada Allah 40 tahun. Okey, 40 tahun dalam hidup dia tinggalkan dosa. Sebab dia tinggal dosa tu sebab malu. Lepas tu baru datang sifat warak dalam diri aku. Maknanya terlalu lama sekali. Dan sebutan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut sifat akhlak malu ni dalam Al-Quran ni sekitar 145 kali dalam konotasi ayat-ayat yang berbeza. Macam-macam lah. Dan antaranya Allah Ta'ala berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Maksud daripada situ kata ahli tafsir, at-taqwa kat sini maksudnya al-haya. Libasut taqwa maknanya libasul haya. Memakai pakaian takwa, memakai pakaian yang malu. Pakaian malu, bukan pakaian memalukan. Itu lain cerita. Pakaian yang malu. Jadi malu ni menjadi perisai kepada manusia. Dia bukanlah satu sifat ataupun tidak ada konotasi yang negatif berkaitan dengan malu, kecuali diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Tetapi malu ini memang dikaitkan dengan satu sifat, satu jati diri, satu benda yang murni dalam jiwa manusia, satu perkara yang sangat besar. Sebab itulah kalau kita malu buat ibadat, dunia akhirat akan tersesat. Kalau kita malu untuk bekerja, hidup kita akan sengsara. Kalau kita malu untuk beramal, hidup kita akan mati, kita tidak berbekal. Itu maksudnya. Saya suka Ustaz sebut tentang bila kita rasa malu, if'al ma syi'ta, Ustaz. Masyita. Bila fasna masyita tu, hadis ni kalau kita tengok dalam konotasinya, kebanyakannya digunakan bila kita mukhatabah dengan orang. Ayat Quran pun sama. Kebanyakannya ayat-ayat itu ditujukan kepada pendengar-pendengar lelaki, tetapi tidak menghalang itu untuk dijadikan juga kepada perempuan. Tetapi itu banyak begitu. Banyak khitab ataupun khitabul Quran ataupun khitabul hadis bila ditujukan kepada gender tu az-zakar, maknanya gender lelaki. Tetapi itu tidaklah terhenti pada situ, tetapi merangkumi lelaki dan wanita. Tapi Nabi sebut kalau kau tak malu, buat je lah. Apa sebenarnya maksud Nabi suruh buat ke, ataupun Nabi perli ke, macam mana Ustaz? Ini satu bentuk kita panggil, kalau orang Melayu dia panggil perli lah. Oh, perli. Orang Melayu kita panggil perli. Tapi cara Nabi memerli ni cara yang bersifat kita panggil tegas. Macam Nabi marah sebenarnya. Kalau tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Dengan nada yang tegas. Begitulah kalau kita nak fahamkan hadis itu. Kalau jika kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu suka. Buatlah apa yang kamu mahu. Maksudnya, kalau ikut hawa nafsu manusia akan buat apa saja tanpa ada batas, tanpa ada sempadan. Sebab itu Nabi SAW sebut, bila mana kamu dah hilang rasa malu, maka ketika itu kamu berbuatlah apa yang kamu mahu. Maksudnya yang menghalang kita untuk membuat sesuka hati, tidak mengikut landasan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikut adab dan tata susila, adalah hilangnya malu. Itulah sempadan dia. Maknanya itu merupakan satu larangan pada baginda SAW. Larangan, bukan Nabi suruh. Bukan Nabi suruh. Orang kata, okeylah ni, maknanya Nabi cakap kalau tak malu lah. Kalau malu, bukan. Bukan maksud hadis ni kata hampa kena buat ikut suka hampa. Tak. Tapi maksud hadis ni adalah sebagai ancaman kepada kita, sebagai satu tahzir kepada manusia, bahawasanya kalau kamu dah tak tahu malu,
buatlah apa yang kamu mahu. Macam adik-adik kita lah kan, baru Yeah. baby tu dia panjat pagar Ustaz. Panjat lagi. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Dia bahasa orang tua macam tu lah. Macam tu Ustaz. Gitu. Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian. Itu baru sikit mukadimah yang Ustaz berikan kepada kita, dan ada soalan Ustaz. Boleh kita raihkan Ustaz? Baik. Kita bersama dengan Ismail Maisha. Soalannya, mengapakah Islam sangat-sangat mengutamakan sifat-sifat malu itu menjadi satu akhlak dalam diri seorang muslim? Dan yang kedua, apa yang dimaksudkan malu berbuat kebaikan tetapi tidak malu berbuat dosa? Baik. Fadhal Ustaz. Kenapa Islam sangat mengangkat sifat malu ini menjadi sesuatu yang tinggi daripada dalam akhlak diri seorang muslim? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW satu hari berjalan di satu tempat. Nabi bertemu dengan seorang lelaki daripada Ansar. Nabi kata dekat lelaki, Nabi tengok lelaki itu sedang menasihati saudara dia dengan sifat malu. Maknanya dia duduk nasihat, hang ni jangan duk buat aku ni, sekali orang tengok. Hang ni macam tu lah. Maknanya dia tengah duk pesan dekat kawan tu tentang sifat malu. Lalu Ibnu Umar tengok perbuatan itu macam nak inilah. Nabi kata da'hu, tinggalkan dia, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah sebahagian daripada cabang-cabang iman. Dalam hadis yang pandang, innal iman tu bid'un wa sab'una syu'bah kan. Iman itu ada cabangnya lebih daripada 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah iman ta'ala. Hujung hadis itu apa? Al haya'u syu'batun minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Jadi sebab tu dia iman. Malu iman. Sebab tu dia tinggi. Yang kedua, yang ni terbalik. Terbalik. Yang ni dia panggil terbalik. Terbalik, ni terbalik kot, terbalik kuang. Yang ni. Apa dia? Dia malu nak buat baik tapi tak malu nak buat dosa. Sepatutnya yang berlaku pada diri seorang muslim adalah dia rajin dan segera buat baik dan dia malu nak buat dosa. Sebab kata Imam Nawawi, paling tinggi seorang tu beramal, dia punya tahap paling tinggi adalah bila dia malu dengan Allah Ta'ala. Itu paling tinggi. Yang nombor satu kalau dia takut, nombor dua kalau dia nak dapatkan ganjaran, itu ibarat seorang saudagar. Yang ketiga ni paling tinggi ni, yang betul-betul ibadat kerana malu dengan Allah Ta'ala. Malu merupakan satu sifat yang cukup mulia di dalam Islam. Namun begitu, berani pun satu sifat yang cukup mulia dalam Islam. Betul. Tapi mana satu kita nak buat? Nak malu ke? Nak kena berani? Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Hari ini kita nak cerita tentang topik akhlak, iaitu berkaitan dengan malumu berharga. Siapa kata malu tu tak berharga? Okey, tapi malu ni sifat akhlak yang terpuji. Dan di samping itu, berani itu juga adalah satu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita nak yang mana satu ni? Nak malu ke nak berani? Nak berani ke nak malu? Fadhal Ustaz. Baik, berani ada tempat dia, malu ada tempat dia. Sebab apa? Sebab kalau kita kata berani yang tidak bertempat, yang tu berani tapi dia tak tahu malu pula lah, kan? Dia berani contohnya dia menjerit depan orang ramai. Berani, tapi itu merupakan satu benda yang bersifat seolah-olah dia ni tak reti malu. Tak tahu malu. Ada juga orang yang malu tetapi tidak berani. Malu yang tidak berani maksudnya malu tidak berani. Kat situ malu yang silap. Contoh, dia nampak kemungkaran tapi dia malu nak tegur kemungkaran. Jadi dia tak berani nak tegur kemungkaran. Dia malu untuk membuat kemungkaran tapi dia berani untuk menegur kemungkaran. Itu yang kita nak. Maknanya keseimbangan antara sifat berani dengan sifat malu. Berani letak pada tempatnya. Depan dengan musuh nak tembak mana boleh malu-malu. Lagu tu memang musuh tibai lah kan. Maknanya musuh ni memang akan cepatlah mengalahkan kita. Yang situ kita perlukan sifat keberanian. Di situ ada tempatnya. Pergi dengan penuh semangat dan sebagainya kan. Dengan taktikal, dengan semangat, dengan itu di tempat dia.
malu untuk yang salah adalah malu untuk menegur kebenaran. Tak naklah menegur kejahatan, menegakkan kebenaran. Tak naklah, tak payahlah, tak payahlah kita tegur dia. Buat apa jaga tepi kain orang? Malulah saya nak tegur. Tak boleh benda tu. Sebab kalau kita malu untuk menegakkan kebenaran dan malu dalam menghalang kemungkaran, maka dia akan mendatangkan dan menimbulkan dan mencipta kemudaratan yang lebih besar daripada tu. Itu yang kita kena imbang antara malu dengan berani. Jadi ada tempat lah Ustaz. Ada tempat lah. Ada tempat kita kena berani. Ada tempat kita kena malu. Contoh kalau anak kita tengah nak pergi dapur, nak main kuali yang tengah mendidih ke apa semua. Takkan masa tu kita malu, kita jadi penyegan. Orang Kedah penyegan ni malas. Takkan malu kot. Tak payahlah. Biarlah. Masa itulah kena berani. Maknanya kena halang benda tu. Masa itulah perlukan keberanian. Contoh di situ tempat dia tu adalah perkara-perkara yang harus kita, sebab malu ni selalu dikaitkan dengan orang yang introvert. Ada orang introvert, ada orang extrovert. Ini bahasa orang psikologi lah. Bila kait malu dengan introvert ni, maksudnya dia ni depan orang dia tak bercakap, kecuali dia perlu bercakap. Bagus, bukan semua sifat introvert ni tak baik, tapi malu dia tu maknanya apabila dia berada di hadapan manusia, dia ni jenis tak suka menonjol. Tapi orang yang extrovert, tak boleh, dia attention seeker. Dia kalau duduk, dia kalau ni tak boleh, dia akan buat sesuatu sehingga membuatkan orang tertarik untuk melihat dia. Jadi ni ada perbezaan sikap lah. Tapi orang yang extrovert ni kadang-kadang boleh jadi juga kalau dia over the top dia tu, boleh jadi tak tahu malu jugalah kadang-kadang. Kena tengok keadaan. Kena tengok keadaan. Baiklah. Pada para penonton sekalian, kalau kita lihat peribadi Nabi SAW ni seorang yang gagah perkasa, seorang yang berani dan sebagainya. Kita tertanya-tanya juga, Nabi ni pemalu ke orangnya? Jadi Laila Dila Rosa ni ada nak tanya satu soalan, Ustaz. Rasulullah SAW ada menyebut, malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar. Tafadhal Ustaz. Baik, ini satu soalan yang sangat baik, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Nabi bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Lalu sahabat-sahabat bila dengar ni, dia berkata kat Nabi, ya Rasulullah, kunna nastahi. Kami ni memang malulah. Kami ni memang pemalu. Maknanya dalam konotasi yang difahami oleh sahabat. Bukan sahabat tak mau dengar kata Nabi SAW. Bukan sahabat nak question balik apa Nabi kata. Tapi macam, kami ni malu dah. Macam itulah. Malu yang mana lagi ni? Pernyataan itu adalah untuk menimbulkan keterangan dan penjelasan daripada Nabi. Bukan nak define apa yang Nabi kata. Baik, yang hari ni ramai orang define Nabi kata. Lalu dia kata, laisa dzalik, bukan maksud aku begitu. Nampak? Nabi nak jelaskan balik. Walakinnal istihya, Nabi kata, walakinnal istihya min Allah haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Wa akan tetapi malu yang sebenar-benar daripada Allah, dengan maksud malu yang sebenar adalah engkau menjaga kepalamu daripada apa yang boleh dilakukan oleh anggota-anggota yang berada di kepala. Anggota yang ada kat kepala ni apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Jaga mulut daripada mencaci maki, baham orang, troll sebagainya. Jaga mulut. Jaga hidung daripada bau benda-benda tak elok. Jaga mata daripada memandang perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jaga telinga daripada mendengar-mendengar bisikan-bisikan dan juga umpatan-umpatan, cacian dan makian, dan juga macam-macam lah bawangan-bawangan. Jadi itu. Jaga semua yang daripada apa yang boleh disedari oleh panca indera yang berada di muka. Itu nombor satu. Jaga lidah sebagainya. Pesan Nabi sikit lah, tapi dia mengandungi sangat banyak intipati. Yang kedua, wal batna minal hawa. Perut daripada hawa nafsu. Hawa nafsu perut ni, perut dia berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemaluan, perut, dalam batna ni juga disebut benda yang tersimpan dalam. Tadi ni benda luar, ni benda dalam. Benda dalam. Batn tu maksudnya benda dalam. Bukan maksud perut sahaja semata-mata, tapi dimaksudkan juga dengan anggota dalaman. Hati,
benda-benda dalam diri manusia yang tak terlihat jelas di depan mata. Wa tadhakkuril mauta wal bala, dan hendaklah kamu sentiasa mengingati kematian dan juga ujian-ujian yang datang daripada Allah. Okey. Wa man aradal akhirah, siapa yang suka nakkan kepada kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, hendaklah dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang buat benda tu, maka dia telah pun memurnikan maksud malu kepada Allah dengan sebenar-benar maksud malu. Tinggal dunia, Ustaz, maknanya kita tak bolehlah nak cari retak. Tak, itu bukan maksud Nabi SAW. Meninggalkan dunia itu maksudnya meninggalkan dunia daripada dirajai dalam diri kita. Manusia, dunia itu bukan menjadi raja. Hati menjadi raja kepada, dan hati itu tidak terisi dengan dunia. Dunia diletakkan di tangan supaya mudah untuk diberikan, bukan dalam hati untuk disimpan. Itu maksud dia. Itu boleh ikut tu untuk jadi status Facebook kita. Status Facebook. Boleh lah. Baik, Ustaz. Lepas tu dia cakap dia yang sebut. Tak tahu malu betul. Tak tahu malu betul. Okey, Ustaz. Kita ada Kak Juz Zabidi pada hari ini, Ustaz. Soalannya, Ustaz, benarkah Rasulullah SAW seorang yang sangat pemalu sehingga tinggi sifat malu baginda, bahkan baginda lebih malu berbanding anak dara? Betul ke, Ustaz? Betul. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut disebutkan kepada Nabi SAW, inna Nabiy SAW ashaddu hayaan minal adra'i fi khidriha. Specifically Nabi SAW ni dia lebih hebat malunya daripada seorang anak dara pingitan. Apa maksud anak dara pingitan? Apa maksud pingitan? Okay, pingitan ni bukan pungutan. Pingitan ni maksudnya anak dara yang duduk di rumah, disimpan, dijaga, terutama dekat-dekat hari perkahwinan, tak bagi jumpa dengan tunang. Itu maksud dia, orang dulu-dulu punya style. Maksudnya duduk dalam rumah 2 bulan supaya nak menimbulkan rasa rindu dendam tu. Sekarang hari ni rindu dendam. Iyalah, rindu kepada kepada pasangan. Itulah. Barulah betul bila berkahwin barulah ada malu-malu sikit. Ni yang hari ni beli baju sekali, pilih makan sekali, testing food sekali, semuanya dibuat. Lepas tu kadang-kadang dah tak tahu malu dah. Lagi-lagi dah free, dah free. Yang kahwin pun tak reti malu juga. Bercium depan orang. Pre-wedding, Ustaz? Pre-wedding. Macam-macam lah. Pre-pro semua sekali lah. Post-wedding, whatever. Jadi anak dara pingitan dulu-dulu lah punya style. Dia simpan begitu. Maknanya anak dara yang duduk dalam rumah, yang dikawal, yang dijaga oleh 2 orang tua. Nabi ni malu dia begitu. Pernah satu ketika Allah Ta'ala jaga Nabi SAW. Ingat tak peristiwa Kaabah dilanda banjir. Kemudian Nabi SAW nak bersama-sama dengan masyarakat Mekah untuk membina semula Kaabah. Jadi orang-orang Mekah pada ketika itu, mereka angkat kain jubah dia. Angkat kain jubah. Biasa nampak tak orang-orang Arab kalau dia nak main bola. Orang Arab dia main bola, dia pakai yang kampung-kampung ni dia pakai jubah dia pakai jubah. Jadi bila dia pakai jubah, bila depa nak main bola, depa ada seluar dalam tu seluar panjang sikitlah. So bila angkat tu nampaklah seluar dalam tu. Okey, ada yang pakai seluar, mungkin seluar 3 quarter, ada yang pakai boxer je pun. Main bola tu style Arab. Tak tahulah Ronaldo nak buat macam tu bila lagi kan. Okey, jadi cerita dia macam itulah lebih kurang. Orang Arab ni semua angkat kain. Jadi Nabi SAW pun, bagus juga idea ni. Pasal senang nak angkat kan. Betul. Nabi pun angkat jubah dia. Bila angkat ada satu bisikan. Laisalaka. Bukan macam, kamu tak boleh buat macam ni. Ada bisikan di telinga dia. Kamu tak boleh buat macam ni. Kamu bukan berada di posisi untuk buat benda ni. Dijaga. Nabi SAW tu ialah ma'sumun minal dhunub wal ma'asi. Dia terjaga daripada dosa. Jadi dia tu kalau nak ikut dari sudut ketertiban dia, perwatakan dia, sifat dia itu, malu dia itu, seperti mana ialah bagaimana dia boleh bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid. Kan? Kenapa Khadijah berminat melihat peribadi Nabi SAW?
Sebab dia berbeza dengan lelaki-lelaki Arab yang lain. Kan dia mempunyai jati diri yang sangat hebat, dia mempunyai ketekunan, dia mempunyai, kita kata, elegance lah. Gentleman. Senang cerita lagu tu. Baik Ustaz, itulah kepribadian yang ada pada diri baginda SAW. Lebih malu daripada anak dara pingitan Ustaz. Betul. Tapi bukan malu. Bukan, macam mana? Bukan. Ada orang datang Minang Ustaz. Orang datang Minang. Malulah. Bukan begitu Ustaz. Macam tu. Maknanya menggunakan pada tempat yang sebenar Ustaz. Jadi maknanya kita nak tahu juga di manakah tempat-tempat yang patut kita gunakan sifat malu tu. Tapi Ustaz, sahabat kita ni di Facebook ada nak tanya satu soalan. Sirna, apa nasihat Ustaz untuk setengah pihak yang cuba menghakiskan sifat malu daripada diri anak muda sekarang? Dalam erti kata lain, kalau malu tak ke mana. Maknanya ni kalau kita istilahkan dalam isu bisnes lah Ustaz. Maknanya kalau orang bisnes, kalau jenis nak malu-malu ni, tak ke mana lah pergi dia. Bagaimana Ustaz? Baik. Dia betul, kenyataan ini satu perkara yang memang ada kebenaran dia lah. Kalau kamu malu nak buat, maksudnya tak ke mana. Okey, malu kat situ bukan bermaksud melakukan apa sahaja tanpa batasan. Saya ingat satu sesi tanya lah Ustaz dulu, kita pernah bincang pasal konten yang menggadai akhlak. Kan, konten Facebook ke TikTok ke whatever ke, yang social media yang menggadai akhlak. Seorang perempuan menjual barangan-barangan seksual misalnya, kan, dengan menuturkan perkataan-perkataan yang saya pun malu nak sebut. Kalau kita sebagai seorang lelaki pun, kita sama-sama lelaki, kadang-kadang kita sebutlah perkara-perkara yang dalam seluar lelaki ni ceritanya. Tapi kalau orang perempuan sebut benda dalam seluar lelaki, dan orang lelaki pula sebut benda dalam seluar orang perempuan, di hadapan ni cerita dia begitu. Maksudnya kikis sifat malu tu, malu yang bersifat malas. Maksudnya malulah nak appear. Malu nak appear tu maksudnya dia tak berani ataupun dia tidak rasa itu penting untuk kemajuan diri. Itu tak kena. Tapi kalau dia kata saya okey keluar, tapi ada tak benda-benda yang saya boleh cakap, do's and don'ts. Itu betul. Okey. Apa yang boleh saya cakap? Ada ni tak? Kalau orang tu cakap, alah aku cakap je sekarang ni orang dah tak kisah. Itu salah. Itu tak tahu malu. Maknanya kena ada batas. Ada batas. Sebab apa-apa saja yang kita buat kena ada batas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, janganlah kamu membuat sesuatu usaha dengan jalan maksiat disebabkan oleh kelewatan rezeki itu sampai kepada kamu. Maksud dengan hadis ni lah. Maknanya lewat sampai rezeki. Maknanya alamak, sale tak bagus Apa kita nak buat, bos? Nak bos sale. Buatlah satu benda yang macam hype sikit. Bila orang tengok, barulah. So buatlah satu benda yang melanggar norma-norma, melanggar sifat malu. Jadi benda yang kita buat tu langgar adab, langgar etika, langgar akhlak, langgar agama, semata-mata kerana nak keuntungan, nak cepatkan dapat keuntungan. Maknanya bad publicity is also a good publicity. Setengah-setengah orang marketing katalah. Begitulah keadaannya. Tapi itulah Ustaz, dalam keadaan kita nak berniaga dan sebagainya, kadang-kadang Ustaz, mereka menormalisasikan keadaan tak malu ni. Tak apalah. Biasalah kita bisnes ni kena profesional. Lelaki dan perempuan relax lah, sama-sama berniaga dan sebagainya. Dan akhirnya berlaku ada rasa tak malu di kalangan mereka ini dalam bermuamalat. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan kira. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgasana, tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang akan boleh merampasnya, melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam lagu Hijaz Ustaz. Ya. Malu ni mahkota. Betul. Seorang wanita Ustaz. Betul. Ya, jadi maknanya kalau tidak dijaga elok-elok, manakan lagi mahkota yang bernilai itu. Jadi sahabat kita ada satu soalan dia nak tanya berkaitan dengan wanita ni Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz mohon nasihat Ustaz buat kaum wanita yang hilang sifat malu apabila bertemu artis idola mereka secara bersemuka. Terjerit-jerit, terkinja-kinja, malah sanggup berpelukan dengan artis tersebut untuk bergambar atas alasan sekadar peminat je Ustaz. Baik. Bila kena tegur, orang cakap kolot. Orang cakap selek. Dan sebagainya. Okey. So sekarang ni macam nilah. Malu ni dia ada jenis dia. Dia ada dua jenis. Belum lagi pembahagian. Dua jenis dulu. Satu, malu disebut al-haya an-nafsani, iaitu malu dari sudut Allah jadikan malu tu dalam diri manusia dah built-in dah. Dah ada memang dalam diri tu memang ada dah. Maknanya malu nak dedah aurat. Macam Nabi Allah Adam AS asalnya berpakaian, kemudian ditelanjangkan kerana apa? Kerana makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah benda hubungan intim manusia. Ada orang pergi buat depan-depan orang, tak ada pergi cari tempat duduk, begitulah maksudnya. Itu jadi Allah Ta'ala jadikan sifat itu dalam diri itu sudah ada. Yang kedua dijadikan sifat malu itu ataupun jenisnya adalah imani, iaitu malu yang yang dipunyai oleh orang mukmin yang takut untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Jadi al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidaklah boleh menghalalkan cara. Elah Ustaz, sekali-sekala je kan nak bergambar dengan permainan sejuk contohnya lah, kumpulan tu lah ya. Permainan sejuk ya. Okey, nak bergambar dengan ni alasan, hatta bergambar dengan ustaz-ustaz yang diminati sekalipun. Kadang-kadang kita pun rimeh juga kan ustaz-ustaz serang orang duduk sebut ustaz selebriti lah. Saya sebenarnya tak berapa minat nak sebut istilah tu, sebab posisi keustazan ni adalah satu posisi yang sangat bahaya sebenarnya. Dan mengandungi tanggungjawab yang sangat besar. Betul. Dia bukan bersifat glamorous, dia bukan itu matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk menegakkan agama. Kalau orang-orang dulu orang yang menegakkan agama ni dibuang sebenarnya. Kan? Tadi nyanyi lagu ni kan, sunnah orang berjuang, nyanyi pula lagu tu. Kan? Dibuang dia berkelana, kan? Di penjara dia diburu syahid. Maknanya kehidupan tu berbeza. Hari ni dihampar dengan kapet merah sebagainya. Sangat berbeza ya. Jadi dunia itu menyebabkan kita terikut. Sebab itu jangan kita terpengaruh. Siapa-siapa pun. Dia macam ni. Dia ada supply, dia ada demand. Dia macam ekonomi jugalah. Kalau orang tu tak minta ataupun ni, tak ada orang yang nak tawarkan. Contohnya, kalau kita sendiri nak bergambar boleh, tapi kena ada syariah gap. Syariah gap. Macam kita sendirilah. Contoh, Ustaz nak bergambar boleh, kalau yang minta tu seorang perempuan. Kita cakap lah, boleh, tapi boleh tak datang lagi seorang kawan? Jangan kita berdua. Walaupun itu mak orang ataupun nenek orang dah, tapi tak boleh juga. Dia ada batasan dia. Takut dia bawa filter Ustaz. Dia bawa filter jahanam kita. Ya. Jadi kalau dia filter tu tua tu, kita muka jadi baby balik, tak apa jugalah kan. Tapi masalahnya begitulah. Jadi inilah perkara-perkara yang harus diawasi, apatah lagi fitnah pada akhir zaman. Okey, so dalam keadaan terkinja-kinja, terjerit-jerit, ada orang pakai tudung. Ini seolah-olah pakaian muslimah yang dia pakai itu tidak mampu menghalang dia untuk berbuat sesuatu yang tidak wajar dengan pakaian tersebut. Contoh, orang pakai serban, orang pakai kepiah. Saya ingat lagi cerita orang pakai serban, cerita orang pakai kepiah ni. Orang pakai kepiah ataupun serban ataupun songkok. Sekali orang kata, "Amboi, kepiah serban Ustaz." Tak, kepiah, serban, songkok. Kalau dia pakai serban, dia pakai kepiah, tapi dia buat sesuatu yang melanggar norma agama, apa orang akan lihat kepada agama? Nampak teruk lah Ustaz. Nampak teruk bukan dia. Orang akan nampak teruk agama dia. Ini bahaya. Kan? Seseorang yang pakai serban tapi menipu
ambil ambil duit orang pergi umrah haji, rupanya sakau. Contoh, berapa ramai orang yang menunggang atas nama agama disebabkan dia bukan cerita terginja-ginja lagi lah. Macam-macam lah. Mungkin sifat pakaiannya itu macam ulama'. Masya Allah, ulama' pun terkejut dia pakai lagu tu. Kan? Tapi Allah perangai dia macam ular dalam semak. Kan? Jadi inilah masalah yang berlaku pada masyarakat kita, yang mana mereka lah sekurang-kurangnya kalau orang kata, kalau dulu-dulu kan hormat sikit pakai kepiah atas kepala tu. Buat elok sikit. Dulu kan orang dulu dia selalu cakap, pakai kepiah tu elok sikit bercakap. Kan? Pakai kepiah tu perangai elok-elok sikit, kalau tak ada buang pecat kepiah tu. Sebab tu dulu saya ingat almarhum ayahanda saya pernah baca satu surat khabar ataupun akhbar lah di Iraq ketika itu, yang menunjukkan pesalah orang Islam di Malaysia yang dihadapkan ke mahkamah dan pesalah itu memakai kopiah. Okey, kalau orang luar tengok, orang luar tak tahu itu mungkinlah pesalah tu dah taubat ke whatever lah kan. Betul lah dia pakai kopiah. Tapi gambar itu apabila diberi kepada orang, ditunjukkan kepada orang yang tidak memahami situasi, apa orang akan kata? Orang Islam kat Malaysia ni rupanya teruk ya. Rupanya memang perangai dia, itu masalah kita. So siapa-siapa pun engkau pergilah tu pergi mana-mana konsert ke whatever, saya tak nak singgung hal itu kerana semua mudah aja boleh tahulah apa hukum, sebagai carilah Google memang keluarlah hukum tu. Tapi bila dia pakai pakaian, pergi dengan pakai muslimah setengah pakai okey tak apa, pakai tudung. Tapi bila jumpa apa ceritanya? Dia terkeluar. Sebab apa? Sebab keterujaan. Itulah yang dikatakan malu ni bukan pada pakaian. Malunya sebenarnya amalan hati, sifat hati. Dia nak buat benda tu, dia akan tertahan kerana apa? Kerana segala-galanya diletakkan di belakang hatinya. Hati tu pergi dulu. Bukan perangai tu pergi dulu, bukan sikap tu pergi dulu, hati tu pergi dulu. Sebab bila hati pergi, dia nak buat, dia akan datang fikir. Dia akan datang, sesuai tak aku macam ni? Sesuai ke tak? Kan? Sesuai ke tak sesuai? Ustaz, contohnya kalau kita pakai baju ni, kita pergi main bola, apa itu kita jerit-jerit, orang kata ya Allah betul itu kata macam ni. Tapi kalau kita pakai baju sukan, pakai baju yang sesuai, main kat padang, orang tak kisah, memang tengah main kat padang, dia nak psycho grup sebelah ke, dia nak apa, itu sebab memang suasana dia. Betul. Takkanlah pula tiba-tiba nak Assalamualaikum, Masya Allah, macam mana tadi saya lipat masuk, tak ada rasa apa-apa ya, tak ada contoh, takkan macam tu dalam game kan. Jadi dia ada situasi-situasi. Apa-apa pun, apa jua alasan, ini dengan artis ke dengan siapa, dia bukanlah orang yang mampu menyebabkan kita masuk ke dalam syurga ataupun menyelamatkan kita daripada neraka disebabkan oleh apa yang kita nak buat tu, nak tumpang tangkap gambar tu, bukan. Dan kadang-kadang rapatnya tu, apa masalahnya kalau bergambar jauh pun bergambar juga. Dia dalam gambar juga. Sekarang ni ada 0.5 kan. Siapa boleh kan, apa masalahnya lagi? Kan? Itu yang saya tak faham. Bila berlaku benda-benda macam ni, rapat sikit. Apa masalah? 0.5 kan? Luaskan lah kan. Kalau tidak penin orang buat handphone. Kenapa aku buat luar-luar, aku nak rapat-rapat juga. Jadi kalau begitulah. Ustaz apa nak malu? Kami ni nenek je dia kata. Jangan. Sudah. Nenek tak nenek. Hatta nenek sekalipun. Dia itulah punya. Ustaz. Ya Allah, tak tahulah nenek. Kadang-kadang bila mereka ni menormalisasikan maknanya pergaulan di antara lelaki perempuan. Masalah dia, kalau orang yang normalisasi tu di kalangan artis, kita fahamlah itu kehidupannya. Tapi masalahnya normalisasi ni berlaku kepada kalangan ahli agama juga. Yang tu yang kita jam tu. Kita sangkut kat situ. Dan seolah-olah orang yang tak buat benda tu macam korang janganlah buat malu. Korang jangan buat malu kita orang. Macam mana tu? Jadi pelik lah. Jadi pelik lah kat situ, Ustaz. Jadi kita nak tahu sebenarnya pergaulan ataupun batasan di antara lelaki dan perempuan. Sebab kadang-kadang, Ustaz, berlakunya gangguan seksual di antara lelaki dan juga wanita ini. Betul. Kadang bila mana berlakunya normalisasi tadi, Ustaz, menyebabkan terkadang mereka mengambil kesempatan terhadap pergaulan tersebut. Jadi kita nak tahu sejauh mana Islam ini menjaga batasan dan sempadan di antara pergaulan lelaki dan wanita, Ustaz. Baik. Yang pertama sekali, al-ikhtilat bainar rajuli wal mar'ah. Islam amat menitik beratkan
Antaranya hadis yang masyhur, la yakhluwanna ar-rajulun bimra'atin illa wasyaitanu salisuhuma. Tidaklah seseorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Saya teringat siapa yang syarah hadis ni dulu. Dia kata apa nama tu, anta tathiqu birrajuli alladhi ma'ak. Anti, bukan anta, anti. Kalau anta tu lain cerita, laki dengan laki tu lain cerita tu. Okey. Anti tathiqi birrajuli alladhi ma'aki. Kamu perempuan percaya dekat jantan yang kamu duduk sebelah tu. Yang jantan tu pula masya-Allah tabarakallah bagus. Ini nampak kesolehan dalam diri dia tu pun percaya yang perempuan ni takkanlah tergoda dengan mungkin ajakan-ajakan. Tapi dia kata walakinna thalithahuma. Walakinna thalithahuma, men, dia tanya, siapa yang nombor 3 tu? Syaitan. Tathiq bihi. Tathiq bi syaitan. Kamu percaya dengan syaitan? Kamu percaya dengan syaitan yang duduk nombor 3? Okey, apatah lagi. Okey, kalau kita duduk dalam solat sendiri, satu pahala. Solat jemaah 27 pahala kali ganda. Kalau buat dosa seorang-seorang pun dosa. Kalau buat dosa dalam keadaan jemaah macam mana? Sebab dalam congregation, kalau dalam jemaah, dalam pergaulan yang bebas begitu, siapa yang nak kawan? Dan kalau orang buat, orang cakap, relax lah. Dah duduk ramai-ramai memang macam tu. Standard lah. Nampak tak? Maksudnya, dia punya kita bukan kata boleh buat tu kalau dah ramai-ramai, tak. Tapi dia punya kesan apabila diletakkan dalam kumpulan yang ramai itu lagi besar. Sebab itu Islam mengajar kita supaya jaga betul. La taqrabuz zina, jangan dekat zina. Bukan jangan buat zina, jangan berzina, jangan dekat. Maknanya apa sahaja jalan, usaha, benda-benda, perbuatan, muamalat, whatever yang membawa kepada zina. Dekat pun jangan. Dekat pun jangan. Sebab kamu tak mungkin, susah untuk kamu kawal diri kamu daripada terjerumus kepada maksiat itu. Sebab tu gangguan seksual, kalau kita maksudkan adalah gangguan yang kurang disenangi melalui sama ada lisan. Tak sentuh pun lisan. Kalau kita, hatta saya pernah pergi beberapa kursus, hatta kalau kita tegur orang perempuan yang mengandung pun boleh jadi gangguan seksual. Contohnya, oi, suboknya hang, tiap-tiap tahun mengandung. Cakap tu gangguan seksual. Macam tu. Ya. Sebab tu berhati-hati. Oi, masya-Allah, sebut masya-Allah, tapi gangguan seksual. Kalau dia report, kita boleh kena. Ataupun tak boleh. Geram gangguan seksual. Macam tu pun isyarat pun. Contoh pun gangguan seksual. Sentuhan apatah lagi, psikologi, visual, seks, hantar mesej, semualah hari ni. Semua anak-anak kecil guru pegang dalam bentuk yang kurang menyelesakan. Sebab tu kita kena ajar anak-anak kita. Kalau cikgu ke siapa ke buat macam ni, hari ni LGBT ni terlalu meluas. Takut kita. Kita tak boleh nak percaya. Hatta ustaz-ustaz sekalipun. Ini guru-guru agama pun sama je, dah tak tahulah, wali'iyadzubillah. Jadi kita kena terang benda-benda ni. Kalau mereka letak tangan di situ ataupun ni, kalau sentuhan biasa macam dulu ustaz-ustaz dulu, budak-budak dia cium, yang putih melepak dia cium, yang hitam legam yang berdanuk pun berdaki berdanuk pun dia cium. Maksudnya tak ada lah, ini yang putih melepak je ustaz cium lama pula tu. Pelik ni. Semua benda itu ada dia punya ni. Dan kalau seorang wanita ni, ini wanita, saya dah sebut wanita. Macam tadilah Maklumu Mahkota ni kan, yang ujung lirik tu, bukan engkau yang bagi benda tu kan. Maksudnya bukan kita yang let it go. Bukan benda tu yang kita bagi kat dia. Maksudnya kalau dia mula-mula boleh kata suka-suka kan, contohnya suka sama suka, tapi kalau perempuan tu pergi report, kita kena, lelaki. Walaupun nampak macam awal suka, bukanlah itu macam nak juga ke kan? Kena. Walaupun suka sama suka. Kena. Sebab tu bahaya. Maksudnya
kena perhatikan. Bukan kena perhatikan benda ni untuk kita kata nak cari jalan untuk buat supaya tak kena. Tak. Itu adalah undang-undang yang telah ditetapkan dalam ni. Cerita bentuk badan, cerita rupa, cerita semua. Itu merupakan gangguan seksual. Yang mana kita perlu hati-hati. Bos, terutamanya rakan sekerja, semua kena awasi. Dan body shaming juga menjadi salah satu perkara yang boleh didakwa pada hari ini. Jadi perkara-perkara ini ialah diwujudkan untuk menjaga peradaban dan juga menjaga kehormatan diri manusia. Tak kira lah orang tu memang dia kuat imannya apa semua, tapi bila dah berdua tu ada yang ketiga, itu yang kita merisaukan. Tapi itulah Ustaz, kami berdua ni 2 orang je staff yang ada nak buat tas dekat luar. Jadi terpaksa keluar macam berdua. Macam mana tu Ustaz ya? Dan selepas ini kita akan bicarakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan kalau anak-anak kita pergi ke sekolah tu, macam tadi Ustaz sebut tadi, bahagian mana yang boleh pegang, bahagian mana yang tak boleh pegang. Hatta kita sebagai ibu dan ayah pun sama juga Ustaz. Ya, sama. Bukan semua anggota badan anak kita yang kita boleh sentuh. Ya. Ada dalam lagu kartun tu Ustaz. Kita boleh cerita sekejap lagi. Okay. Kita bersama seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz. Jar tahu, jangan keliru. Jangan sentuh, jangan pegang. Itu ada satu lagu kanak-kanak ni Ustaz, yang mana anak saya suka nyanyi dekat rumah. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni Ustaz, kita kena ajarkan kepada anak-anak kita bahagian mana yang boleh pegang, bahagian mana yang tak boleh pegang. Hatta adik-beradik sendiri pun bukan boleh main pegang je. Hatta ibu dan ayah sendiri pun bukan boleh main pegang anggota badan yang ada pada anak-anak kita. Jadi Ustaz, mungkin ada sedikit penjelasan bagaimana yang kita boleh pegang, bagaimana yang kita tak boleh pegang ni Ustaz. Okey. Pertama sekali, Aiman, bila kita sebut tentang hal ni, ialah kalau orang dulu-dulu dia punya kaedah mendidik anak ni beza. Kan? Kadang-kadang gurau mak ayah, ialah ayah tu, tapi hari ni dia dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab mungkin gurauan tu boleh membawa kepada sesuatu yang bersifat lebih serius. Okay? So nombor 1 yang memang confirm tak boleh pegang, al-qubul wal dubur. Dua-dua tu lah, yang depan dan yang belakang. Itu semua memang off limit. Off limit. Sama ada mak ayah pun sepatutnya begitulah. Tak bolehlah nak ini. Macam kita pun kadang-kadang anak kita kata, abah ada sakit kat situ lah. Mai abah nak tengok. Mana boleh tengok? Bukan, yelah maksudnya, dia adalah kesedaran tu. Baguslah dia ada kesedaran tu. Mana boleh tengok? Kita cakap macam tu. Mana dah abah nak tengok nak berubat. Bukannya nak buat apa. Yalah, kita faham lah. Tapi baguslah bila anak-anak kita sudah ada kesedaran tu. Dia tahulah, ini private part, ni tak boleh sentuh. Hatta mak ayah aku pun tak boleh nak sewenang-wenangnya begitu. Sebab tu Nabi berpesan juga kat dalam rumah kita tak boleh nak sewenang-wenangnya berpakaian sebagainya. Hatta mak ayah sendiri pun mak ayah sendiri pun walaupun dalam rumah tak sewenang-wenangnya lah pakai seluar pendek. Seluar pendek tu depends lah kalau ni kan, sebab aurat family ni tak ada masalah. Cuma dalam tu kalau dah pakai seluar pendek tu ada kebarangkalian lah boleh terdedah kepada benda-benda yang lain. So inilah yang berlaku apabila kita tidak mengawasi perkara-perkara ni. Contohnya itulah kita sebut tadi, private part. Itu nombor 1, is a big no. Yang tu big no. Yang kedua, tempat-tempat yang mungkin menimbulkan private part dan kawasan sekitar peha. Kan? Kadang pegang peha pun jadi masalah juga. Dia pegang-pegang dia macam tu. Dia kalau yang air tu tak apa. Dia rasa juga jadi macam elektrik. Elektrik naik apa kamu ni? Tak apa juga. Jangan dia pegang. Dia lain macam dia naik high tu. Tak mau. Yang tu dah jadi masalah. Jadi perkara tempat-tempat yang boleh mendatangkan, hatta tengkuk sekalipun. Tengkuk sini, bahagian ni kalau orang perempuan lebih lagi lah, bahagian dada, bahagian kemaluan sebagainya. Kemudian belakang pun boleh jadi juga. Kalau buah-buah datang tiba-tiba, bos ke, tak kira lah bos ke, rakan sekerja ke, whatever ke, pergi sentuh. Lepas tu kita bos, okey. Maknanya dia ni kan, datang kali kedua buat lagi, datang kali ketiga bolehlah report. Boleh report lah sebagai sexual harassment kan. Maksudnya
Yang penting no contact lagi senang. Lagi senang. Itu lagi ni. Kalau lelaki pun, lelaki tu cerita lain lah. Lelaki tu pegang budak, okey, macam mana? Sihat? Okey, tak apa. Pegang kepala, contohnya kan, kalau kita tahu anak yatim lah, kita pegang kepala. Masya Allah, kan? Budak yang kecil pegang, geram. Tak apa, dalam suasana yang biasa. Tapi bukan suasana yang contoh anak kecil kan, kita geram tengok anak kecil. Nabi pun tak tahan dengan cucu dia kan. Aku tidak mampu menahan sabar, aku turun daripada mimbar, aku pegang gomoy sekejap, Nabi kata. Subhanallah. Dalam suasana yang biasa. Tapi kalau anak murid, dalam majlis ilmu pun kan, anak murid, seorang anak murid amrad. Pernah dengar perkataan amrad kan? Okey, amrad ni muka tu jambu lah, senang cerita. Jambu, janggut tak ada, apa tak ada. Setengah-setengah Syekh kata, kamu duduk belakang, aku tak nak tengok. Oh. Laki tu? Laki. Saya pernah ada majlis yang saya pergi. Memang dia, yang budak-budak amrad ni kena duduk jauh sikit. Dia tak boleh duduk dekat. Dia lawa Ustaz Dia lawa. Dia jambu. Jambu. So dia jauh sikit. Aku tak boleh. Syekh, jagalah. Maknanya tu jaga tu. Uish. Jaga tu. Sampai tahap itu. Sampai tahap itu. Maknanya duduk jauh maknanya duduk belakang orang, aku supaya aku tak nampak, aku terganggu. Dia bukan bagi tahu tu bukan kerana Syekh tu tak ada perasaan dekat lelaki ke, tak. It's not that. Elak daripada fitnah tu. Sampai macam tu sekali. So inilah yang kita nak kena perhatikan dan kita nak kena jagalah. Misalnya Ustaz, kalau kita tengok dekat rumah kita kan, anak-anak kita ni dah mula bercakap seorang-seorang Ustaz. Itu yang kita bimbang tu, mula cakap seorang-seorang depan telefon. Masalah. Jadi Hana Wancik ni Ustaz, dia nak minta Ustaz untuk ceritakan kepada kita berdasarkan soalannya, bagaimanakah sifat malu ini sudah terdidik sejak dari kecil oleh ibu bapa kepada anak-anaknya, tetapi disebabkan pengaruh media sosial kini sudah hilang sifat malu ini hanya untuk konten agar menarik lebih ramai follower yang dikenali Ustaz. Ya, inilah satu ujian pada hari ini masalahnya. Sebab normalisasi itu berlaku bukan pada kadar yang rendah, tapi dia berlaku pada kadar yang bersifat mass. Daripada social media, kita sebab tu namanya mass media. Media yang boleh diikuti oleh ramai manusia. Nak letak propaganda, nak letak whatever lah, iklan, propaganda, semua benda letak dalam benda yang bersifat mass. Maknanya dia akan sampai kepada ni. Social media, dia bukan sahaja mass media semata-mata. Dia mass plus social. Dia double up dia punya, dia apa nama tu kita panggil, dia akan lebih, kesan dia tu dan efek dia tu lebih besar. Bila kita tengok kajian-kajian psikologi kan, orang yang berhadapan dengan skrin, orang yang tengok benda berkelip, apa akan berlaku kat otak dia. Okay, jadi ini adalah benda-benda yang memang dibuat kajian, dan apabila normalisasi itu berlaku dengan orang melihat. Orang tak subscribe pun, tapi orang tengok je. Kan? Kita mungkin tak subscribe, tapi kita tengok. Bila tengok, nampak ada viewers. Bila ada viewers, makin ramai yang view dan makin ramai bila view tak buat apa-apa. Itu sudah dianggap diterima. Lainlah kalau macam dulu kita boleh block apa semua kan. Kita block the content. Pasal apa? Tak sesuai, inappropriate, whatever not kan. Block. Tapi yang ni kena block content pasal Palestin. Kena block lah kan. Pasal yang kawan yang buat tu pun Yahudi. Jadi cerita dia maksudnya bila masyarakat menerima hanya dengan sekadar melihat, ini masalah. So yang boleh dibuat adalah kita kawal. Kalau anak-anak kita boleh kawal lah. Kita tengok, ataupun kita tengok apa tengok tu. Ni abah tengok ni, contohnya ni ayah tengok, ni abi tengok ni. Rasa-rasa elok ke tu? Kita tanya balik. Kita bagi anak-anak kita berfikir, ruang untuk mereka berfikir. Kalau dia kata okey, nampak macam tak elok je. Kalau tak elok kenapa tengok? Okay. Dengan tengok tu kita support. Jadi cara nak hentikan adalah dengan mass itu sendiri, khalayak itu kena berhenti untuk menyokong. Inilah baru
barulah boleh benda ni dihentikan. Kalau tidak, dia akan terus viral dan dia panggil recurring lah, benda tu akan sentiasa berulang-ulang. Maknanya pentingnya pendidikan bermula daripada rumah, daripada kedua ibu bapa itu sendiri, menunjukkan tauladan kepada anak-anak, pentingnya sifat malu di dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3. Para penonton jangan berganjak ke mana-mana. Selepas ini kita sambung lagi 30 minit di TV9. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan akhlak malumu berharga. Malu ke tak malu? Tapi dalam kita mempunyai sifat malu itu, letaklah malu itu pada tempatnya. Jangan letak pada tempat yang tak sepatutnya. Malulah nak naik jadi imam. Kadang-kadang budak-budak ni dia malu nak ke depan, Ustaz. Malulah nak baca Quran depan orang. Jadi kadang-kadang perkara-perkara itu kita perlu bimbing dan kita perlu bagi tahu bahawa malu bukanlah letak kat sini, malu letak kat sini dan sebagainya. Baik Ustaz, kita nak raih lagi soalan sahabat-sahabat kita di Facebook. Ustaz, menarik soalannya daripada Jura Azlin Sufian. Trend di majlis perkahwinan, ada nyanyian dan majlis tarian. Pengantin diminta menari dan ahli keluarga pengantin baik lelaki maupun perempuan terlibat sama. Sehingga menimbulkan perasaan kurang selesa dan malu di kalangan tetamu. Apa pandangan Ustaz? Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Malulah seperti malunya Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib. Boleh Ustaz ceritakan untuk tatapan pada kami semua? Yang pertama sekali, dalam majlis kahwin. Majlis kahwin, majlis pernikahan, walaupun seumur hidup sekali belum tentu. Dikatakan begitulah, seumur hidup sekali sebagainya. Bukanlah sebagai satu alasan ataupun kebenaran untuk kita membuat semahu kita. Kalau perkara yang berkaitan dengan tu, setengah-setengah kadang ada orang yang memang dia jaga peribadi dia depan orang sebagainya. Dan kadang-kadang tetamu pun tengok, tak sedap juga benda ni kan. Maka ini adalah sesuatu yang perlu dijauhi sebenarnya oleh ahli keluarga. Lebih-lebih lagi kalau mungkin berlaku perhubungan antara dua keluarga. Dua keluarga mempunyai polarisasi Islamik sikit Islam ataupun dibina dalam suasana yang bi'ah solehah barangkali. Mungkin dapat pasangan yang suasana pembesaran mereka, latar belakang, polarisasi latar belakang mereka itu berbeza. Mungkin ada yang jenis ahli muzik, jenis apa. Tapi bila nak kahwin, dia orang tak ada halangan. Contohnya lah kan. Sebab itulah kadang-kadang kufu, bila istilah kahwinan ni kufu, tengok kufu dari sudut agama juga sebenarnya. Bukanlah menafikan, tapi begitulah. Nanti akan datang perkara-perkara yang mungkin kita tak boleh nak elak. So, perkara benda ni kena diawasi lah. Janganlah kita terlalu, sebenarnya saya teringat memang betul lah Pak Hamka pernah bagi nasihat kepada kita. Pak Hamka kata orang orang di sini, orang di Indonesia ini, kalau Belandanya itu lebih Belanda dari Belanda. Kalau sikapnya itu umpama ibarat akhlaknya itu lebih Belanda dari Belanda. Maksudnya terlalu nak mengikut trend, terlalu nak mengikut sampai buat tu pun orang yang buat mula-mula trend tu pun terkejut tengok. Macam contoh orang kata harga dekat kedai jual harga Yahudi. Kalau Yahudi tengok pun Yahudi terkejut. Macam tu lah. Maksudnya kalau dia orang nampak benda tu pun, dia orang berkata, oi, aku pun tak buat macam ni. Kan? Tak adalah buat. Mungkin dia orang buat. Tapi apakah benda itu perlu dimasukkan? Tak payahlah. So benda-benda macam ni, tolonglah jaga ketertiban. Sebab antara sebab-sebab untuk mendapatkan keberkatan dalam rumah tangga termasuklah walimah dan apa yang dibuat dekat walimah. Kena ada rasa malu tu, Ustaz. Dah lah hari pertama pula tu. Dah lah hari pertama. Lepas tu dah didedahkan isteri tu. Jadi apa? Tunjuk pula kan.
ceritanya nak maklumkan awak berkahwin dengan dia, bukan nak menunjukkan kehebatan dia menari. Itu cerita dia. Okay. Mungkin kita kena tiru ataupun kena contohi malunya anak Nabi Syuaib ni, Ustaz. Saya suka soalan ni sebab kebetulan dengan nota yang saya siapkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, kata tak salah ingatan saya, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Okay, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qaumi adh-dhalimin. Okay. Cerita ni di event ni 2-3 tapi Allah Ta'ala rangkum dalam satu ayat. Okay. Event pertama, bila mana Nabi Allah Musa dah tolong 2 orang anak Nabi Syuaib nak ambil air sebab dah tak ada orang lelaki dekat situ. Jadi Nabi Musa buka penutup telaga tu, ambil air, tolong ambilkan air, bawa pergi. Buka penutup telaga tu, dia pula seorang yang mana patut dibuka oleh lebih daripada 2 ataupun 3 orang. Maknanya kekuatan Nabi Musa. Sadulah. Padulah. Kemudian cara Nabi Musa berinteraksi dengan mereka menyebabkan anak perempuan ni rasa selesa. Nampak? Saya nak tunjukkan kaitan. Dia ada 2 kat sini. Malu anak Nabi Syuaib dan malu Nabi Musa. Oh, Nabi Musa malu juga? Yes. This is the kita panggil lataif Quraniyah. Maknanya perkara yang disentuh oleh Quran menjadi satu kita panggil the aspiration ataupun inspiration yang kita dapat daripada Al-Quran ini. Faja'at ihdahuma, lepas daripada balik 2 orang anak perempuan ni cerita kat bapak dia, cerita kat Nabi Syuaib. Ayah, tadi ada event berlaku. Apa dia? Ayah kata, tadi ada seorang lelaki ni, kami tengok dia bezalah dengan lelaki-lelaki lain. Nampak? Selalunya kalau orang perempuan, orang bahasa-bahasa orang budak-budak kita kan, orang perempuan lalu kan, adalah bunyi tikus lah, bunyi kucing, seorang ni bunyi macam-macam kan. Ni tak ada. Gangguan itu tak berlaku. Okey? Dan cara Nabi Musa pergi jumpa dia orang, Nabi Musa tanya, kamu berdua kenapa? Tengah tunggu apa? Kami tengah tunggu nak ambil air. Bagi orang lelaki ambil dulu, kami ambil kemudian. Dalam family tak ada orang lelaki ke? Nabi Musa tanya soalan tu, soalan yang memang bukan nak mengorat punya style. Nampak tak? Gentle. Tak ada orang lelaki ke? Ada ayah kami, tapi ayah kami dah tua, dah tak larat. Okey, tak apa. Tunggu sini. Sekejap lagi saya tolong ambil. Macam tu je. Sekejap, tunggu. Sekejap saya tolong ambil. Ambil. Okeylah. Pandang pun tidak. Tak adalah banyak ambil. Apa itu, ada lagu kan? Bukan ada background lagu. Tiba-tiba background kan. Sekarang ni lagu background dawai. Aku pun tak faham. Sikit-sikit dawai. Jadi tolong. Dia balik dia story benda tu kat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata, panggil dia. Sebab the quality Nabi Syuaib kenal. Ni bukan orang biasa-biasa. Ni bukan biasa-biasa ni. This is a very good gentleman. Dia ni beradab. Dia ni ada akhlak. Dia ni tak sama macam orang kat kawasan aku ni. So, tamshi ala istihya. Kata Imam Mujahid, dia letak baju kat muka. Bila cakap dengan Nabi Musa tu, dia letak baju kat muka. Kata Imam Mujahid. Kata At-Tabari, dia malu dekat Musa. Okey? Dia malu-malu. Dia datang, Tuan. Macam tu lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Kita pun tak tahulah apa conversation sebenarnya kan. Okay, Tuan, gini, ayah kami balik tadi, kami cerita kat ayah. Ni ayah nak bagi sikit ganjaran lah. Nak bagi some token lah. Pasal dah tolong tadi. Boleh tak ikut kami? Boleh. Jadi, saya pernah terbaca dalam tafsir, cara berjalan Nabi Musa kat depan, mereka kat belakang. Dia orang tu macam GPS bagi tahu Nabi Musa, pergi kanan, pergi kiri. Oh, bukannya yang dia menunjuk arah di depan. Tak. Nampak tak? Itu dia punya kualiti. Maknanya, subhanallah. Kemudian, falamma ja'ahu. Bila dia datang jumpa Nabi Syuaib, wa qassa alaihi al-qasas. Dia cerita dia, aku karate seorang aku karate seorang pengikut Firaun mati, depa halau aku lari daripada sini sampai ke ni kan. Madian dan sebagainya. Qala la takhaf. Nabi Syuaib kata, don't worry. Jangan takut. Najauta minal qaumil zalimin.
engkau sekarang terselamat daripada orang-orang yang zalim. Maknanya pemerintah yang zalim, orang yang zalim, orang kalau cari kamu, kemudian baru dia offer kerja 8 tahun, kalau genapkan 10 tahun, offer kahwin dengan anak dia sebagainya lah. Malu Nabi Musa membawa dia kepada keselamatan dia daripada orang zalim. Nampak? Oh, tu kesan dia Ustaz. Yes. This is the G's yang memang sebenarnya ayat ni ajar kepada kita sangat penting sifat malu ni. Baik Ustaz, tapi kadang-kadang ada yang tak malu untuk mendedahkan tentang aib suami isteri ni pula Ustaz. Ya, Ini satu hal juga. Yang ni cerita pasal suami, yang ni cerita pasal isteri. Selepas ni kita settle. InsyaAllah. Baik, para penonton nak tahu kupasan lebih lanjut pada Al-Fadhil Ustaz, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi betul tak bertuduh Ustaz, tiba-tiba tarik tuduh sebab malu. Itu dia. Baik Ustaz. Jadi hari ini kita dah bicarakan tentang topik akhlak berkaitan dengan malumu berharga. Baik Ustaz, tadi berkaitan dengan apa yang kita tinggalkan sebelum rehat tadi, berkaitan dengan kadang isteri ni dia tak malu nak cerita hal suami dia, dan suami ni pun lebih kurang sama juga. Jadi sahabat kita Nur Dahlia Biru ni Ustaz, soalannya, bila berlaku krisis rumah tangga dengan pasangan, suami atau isteri suka letak di media sosial seperti meminta simpati, apakah tindakan seperti ini memalukan kedua-dua belah keluarga? Malu yang berharga itu adakah tanda iman seorang yang akan menghalang diri dari melakukan suatu perkara yang mengaibkan, Ustaz? Okey, part pertama soalan itu ada larangan daripada Nabi SAW, di mana Nabi melarang mana-mana pasangan untuk menceritakan apa yang berlaku di dalam rumah ataupun cerita dalam kain ataupun cerita dalam keluarga kepada sesiapa. Tak boleh. Benda tu adalah menjadi satu larangan. Nabi kata kalau orang buat macam tu, memang orang ni memang tak malulah. Maknanya itu adalah satu benda yang sangat-sangat is a big no. Media sosial ke apa ke whatever what not, tak boleh. Apa pun yang berlaku. Apa pun yang berlaku. Dalam undang-undang keluarga kita ada kaedah dia. Kita boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai di Jabatan Agama. Mereka ada pegawai yang namanya pegawai suluh. Pegawai suluh ni yang mendamaikan antara pertelingkahan ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga. Kan? So tak perlu nak cerita kat orang. Ada orang yang memang sepatutnya kita pergi. Okey, dan pegawai suluh ni dah lepas pada tu baru boleh panggil ahli keluarga. Duduk dekat satu majlis yang baik, majlis hakam sebagainya. Banyak proses, bukannya simple-simple begitu. Itu nombor satu. Nombor dua, memang malu tu dia akan menghalang seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pembahagian sifat malu ni dia ada 3. Satu, malu dengan Allah, al-haya'u minallah. Nombor 2, al-haya'u minan nas. Nombor 3, al-haya'u minan nafs. Yang pertama sekali, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qamah bin Ullathah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, idni, wahai Rasulullah, bagilah peringatan kepadaku." Lalu Nabi SAW kata, "Istahyi minallahi istihya'uka min dawil haibati min qaumika." Kamu malulah dengan Allah seumpama malumu kepada orang yang mempunyai kedudukan dalam kaum kamu, dalam kaummu. Okay, kita kalau kita pergi bercakap dengan siapa yang ada kedudukan dalam negara kita, agung. Kita pergi berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong. Mana boleh Agong? Peace. Mana ada? Tak boleh. Tak boleh. Pergi jumpa Agong, ada rasa tak? Ada rasa macam, Tuanku. Kan? Maknanya, nak buat, mana boleh buat ikut-ikut suka? Malu tu. Itulah malu tu. Jadi nak diumpamakan malu dengan Allah Ta'ala. Jadi bukannya menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tidak. Jangan faham hadis ni begitu. Maksudnya Nabi nak gambarkan bagaimana dia punya darjat malu tu. Kan kepada Allah Ta'ala lebih lagi pada itulah. Nak gambarkan kepada benda yang praktikal untuk dia buat.
Sekejap lagi bagi tahu benda yang tak praktikal pula, kawan tak tahu nak buat apa kan. Jadi itu adalah benda praktikal. Yang nombor 2, al-haya'u minan nas, malu kepada manusia. Hadis daripada Huzaifah, la khaira fi man la yastahi minan nas. Tak ada kebaikan bagi orang yang tak malu sesama manusia. Okey, itu malu kepada manusia. Yang 3, malu daripada diri sendiri. Malu daripada diri sendiri. Sebab tu kata-kata setengah ulama dia kata apa? Ni kata-kata Sayyidina Umar, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Siapa dia yang sikit malu dia, sikitlah sifat wara' dia. Siapa yang sikit sifat wara'nya, akan mati hatinya. Jadi mati hati dah, tak boleh kata maksiat dengan dosa dengan maksiat dia dah sama dah. Dia tak nampak dah sebagaimana sepatutnya gunung yang menghampap diri kita. Dia hanya nampak maksiat macam lalat yang dihalau kemudian datang balik. Wallahualam. Penting yang malu dalam diri kita kan. Bukan kita saja yang malu, Ustaz. Atta ada satu kisah ni, Ustaz, yang menceritakan tentang bagaimana malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman. Macam mana ceritanya tu, Ustaz? Baik. Cerita yang menarik berlaku kepada Nabi SAW. Satu hari Aisyah cerita Nabi baring di dalam rumah. Ada Abu Bakar. Ketika itu peha Nabi SAW terselak. Terselak tapi dia tak tutup. Nabi tak tarik balik baju dia. Okey. Ada Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Pak menantu pula dah. Pak mentua dia. Okey. So, sembang lagi, masuk Sayyidina Umar. Nabi tak tolak kain. Nabi kekal. Peha Nabi masih terdedah. Okey, hadis ni ada sebahagian ulama mengambil mafhum peha bukan aurat pada setengah-setengah tempat. Bukanlah semua kau buka. Tak. Dia adalah. Bila saya cakap benda ni, janganlah geng-geng yang ni, okey cantik, ustaz kata peha bukan aurat, so kita boleh pakai seluar pendek. Tak. No, not necessarily. Ini hukum fiqh. Okey. Yang ketiga, masuk Sayyidina Osman. Bila masuk Sayyidina Osman, Nabi tutup. Immediately Nabi tutup. Gitu. Masa event tu berlaku, Aisyah tak tanya lagi. Lepas daripada tu, dah semua tak ada, baru Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah kamu menutup kainmu ketika mana ni Abu Bakar masuk, kamu ni Umar masuk, tak ada masalah. Tapi ni, lalu Nabi SAW kata kepada Aisyah, ala astahyi min rajulin yastahyi minhu al-malaikah. Tidakkah patut aku ni malu, bukankah patut aku ni malu kepada seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia. Sebab apa? Sebab Sayyidina Osman ni seorang yang mempunyai akhlak yang cukup tinggi. Sebab tu Sayyidina Osman dihantar oleh Nabi SAW dalam Hudaibiyah, waktu nak buat perjanjian Hudaibiyah tu. Jadi Nabi hantar Osman untuk berunding. Dia pergi berunding. Sebab apa? Sebab mula nak hantar Umar kata tak boleh, aku pergi pancung balak contohnya. Dan hantar Osman. Sebab Osman ni masih lagi, keluarga dia masih ramai di Mekah. Kemudian orang-orang Mekah okey lagi dengan dia. Jadi itulah maknanya kepribadian sahabat-sahabat yang cukup mulia. Maka inilah sesuatu yang harus kita contohi dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, yang paling kita risau sekali bila mana kita ni ada anak-anak perempuan, Ustaz. Atau paling kita takut sekali. Sebab tu Al-Shal ni dia ada satu soalan yang mana soalannya adalah, apabila seorang wanita tidak dapat menjaga sifat malu, maka terjadilah dalam masyarakat seperti tomboy, bersolek lebih-lebihan, tabarruj, memakai pakaian ketat seperti bertelanjang, meskipun bertudung, pergaulan bebas bercampur lelaki dan wanita, sebagaimana hadis dari riwayat Baihaqi terdapat 99 bahagian tarikan pada wanita berbanding lelaki, Ustaz. Ya. Sebenarnya tak perlu jelas apa, banyak dah dijelas tu. Maksudnya itulah yang berlaku. Nabi kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan bertabarruj seperti mana wanita-wanita jahiliah bertabarruj. Orang jahiliah pun malu tau. Orang jahiliah pun malu. Dia orang pun tahu malu. Dia orang pun tak adalah nak buat apa-apa yang menyebabkan mereka tu dihina, diancam. Macam mana Hindun boleh dapat kedudukan dalam jahiliah? Sebab dia
wanita yang dihormati. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam kan, waktu dia pergi jumpa Herakl, Herakl tanya dia pasal, cerita sikit pasal Muhammad dengan Islam. Dia kata, kalau tidak aku malu dikatakan pembohong, maka aku akan berdusta atas Muhammad. Itu orang jahiliah. Dia belum masuk Islam lah. Okay. Kalau aku ni tak adalah sifat malu, maknanya aku tak malulah. Orang Mekah kan kata aku pembohong, aku akan bohong pasal Muhammad. Tapi tak, aku cakap benda betul. Dan siap baca surah Al-Ikhlas lagi depan. Jadi inilah yang menunjukkan bahawasanya perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ni benar-benar berlaku pada akhir zaman. Ya, berpakaian tapi seperti petelanjang. Sama je orang kata macam bungkus nangka. Kan? Nangka pun kalau dibungkus dengan surat khabar pun loose juga ceritanya. Tapi ini dah ketat benar, macam ketat, betul atas pakai tudung. Dia macam tak balance lah, tak seimbang. Kemudian banyak lagi lah perkara-perkara yang hari ini dicampur adukkan atas alasan fashionista sebagainya kan. Terpaling fashion, terpaling OOTD dan sebagainya. Jadi akhirnya perkara ini mendatangkan fitnah kepada wanita. Ya, wanita ini sah memisihami syaitan. Salah satu daripada panahan-panahan syaitan bukan merendahkan wanita tu. Oh, korang ni panah setan. Nah, that's not the thing. Tapi apa yang ada pada dirimu itu mempunyai potensi untuk syaitan memanah jiwa-jiwa lelaki yang tidak bertakwa kepada Allah. Baik Ustaz. Kadang-kadang kita tengok di dalam rumah tangga pun ada di kalangan mereka yang tidak menjaga. Ya, maknanya batasan di dalam rumah tangga tu kadang-kadang biasalah maknya tu pakai baju tidur je waktu malam Ustaz. Jadi anak-anak ni tengok, ya Allah mak, seksinya. Ataupun kalau kita ambil soalan daripada Mak Eton yang dikata, bagaimana pula bagi yang suka tayangkan kemesraan yang melampau suami isteri walaupun halal. Depan orang pula lebih-lebihnya Ustaz. Okey, ini adalah satu perkara yang perlu dihentikan oleh sesiapa sahaja. Sebab kemesraan suami isteri bukan untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Kan? Bahkan kalau tunjuk, ada pula yang orang kata, "Hai, mesra sangat ni, likulli saqitin laqitin wa likulli ni'matin hasidin." Setiap benda yang jatuh ada orang akan sambut, setiap nikmat pasti ada orang akan yang hasad. So bila kita tengok, ittaqu, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada benda yang berkaitan dengan ain ni. Orang tengok ain ni bukan takat tengok, bila dia ain ni datang daripada mata. Dia tengok, dia hasad. Dia hasad aja, kata Imam Ibn Qayyim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia hasad je, waktu terdetik je buruk tu sampai dah kepada orang yang hasad. Dia laju lagi daripada sihir. Jadi ini adalah benda-benda yang harus kita awasi. Kena jagalah kalau tak nak orang dengki tentang kita, keluarga kita mesra suami isteri. Orang yang tengok, aku ni suami aku tak pernah romantik-romantik macam ni. Dia ni bukan main. Habis cerita kita. Habis. Orang akan hasad dan sebagainya. Jadi hati-hatilah. Bukan semua benda yang perlu dipertontonkan. Baik Ustaz. Kalau kita tengok di pejabat Ustaz, ramai di kalangan yang bos-bos ni orang perempuan Ustaz. Tapi kadang-kadang yalah, orang perempuan ni kadang-kadang dia kena ada rasa malu, tapi dalam masa yang sama dia seorang leader, bos sebagainya. Macam mana dia nak meletakkan rasa malu tu dalam urusan pekerjaan dan sebagainya Ustaz? Okey, dalam urusan pekerjaan seorang pemimpin wanita, sebagaimana pemimpin-pemimpin wanita yang pernah berada di zaman Nabi SAW, penguasa pasar di kalangan wanita. Nabi lantik, saya tak ingat nama, kebetulan tak ingat nama dia. Dijadikan penguasa pasar di zaman Nabi SAW. Di zaman Umar melantik wanita menjadi penguasa pasar. Maknanya dia head ketika mana perang perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha dilantik menjadi ketua jururawat. Masya-Allah. Yang merawat tentera-tentera Islam sebagainya. Jadi itu suasana tu. Maknanya leadership dia tetap leadership. Tak adalah, janganlah pula sampai tak malu tu. Contohnya dia bersama dengan staf lelaki tapi terbahak-bahak gelak besar, itu tak malulah tu. Tapi dia bersama dengan saya nak gelak, nak ketawa, okey, tapi dia
Dia menjaga kepribadian sebagai wanita. Saya orang, puan masuk. Ya. Kenapa? Kau dah kenapa? Ini contohnya kan. Dia bersifat, kalau dia berumur, dia bersifat seperti seorang ibu, tapi taklah pegang pula macam anak. Tak, tapi perwatakan dia tu. Okey, perwatakan dia tu. Ketegasan dia tetap dia kena bermuamalah, dia tetap kena bagi arahan. Tapi dalam masa yang sama, dia jaga peribadi dia. Kalau mungkin kawan staff buat lawak, dia boleh gelak. Tak adalah tak buat lawak. Kau kenapa buat lawak? Kau tahu tak? Batasan kena jaga. Tak adalah macam tu. Tapi profesionalisme dengan iman perlu disinergikan. Okey, baik Ustaz. Ustaz dah cerita banyak perkara tentang isu malu ni, dan apa lagi sebab kalau kita ni tak ada rasa malu? Sehingga kan hadis pada awal tadi Ustaz sebutkan berkaitan, kalau kau dah tak rasa malu, buatlah apa kau suka. Kita nak satu penjelasan yang begitu tuntas berkaitan dengan isu malu ni Ustaz. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, kita tahu letak malu itu di mana. Mudah-mudahan Ustaz. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Minta maaf Ustaz. Jadi kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hal wal mal fi jamil ahwal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la dhunuban illa ghafartah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pada diri kami cinta kepada perkara-perkara yang membawa kepada keimanan. Jauhkanlah diri kami daripada perkara-perkara yang bersifat kemaksiatan. Jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang bersifat kefasikan dan kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan tentang isu malu. Malumu berharga. Saya Daya Iman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.